أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 34, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 34, baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz dan diimlakkan atas malaikat yang bernama Safarah. Safarah nama malaikat, jamak kepada Safirun, Safarah. Maka makna imla itu diberi perkataannya. Diberi perkataannya itu satu kemudian satu supaya ditulis oleh orang akan dia. Dan malaikat Safarah itu di dalam Baitul Izzah pada langit yang pertama, maka menyabitkan oleh mereka itu, oleh malaikat Safarah di dalam suhuf mereka itu. Kemudian apabila berkehendak Allah Ta'ala menurunkan suatu daripadanya kepada Nabi, berfirman Allah akan dia dengan tiada huruf dan suara, maka difaham daripada kalamnya kan Allah bahawa diturunkan daripadanya dengan kadar yang tertentu. Maka diturunkan sedikit-sedikit atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tamam sempurna di dalam 23 tahun. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan yang masyhur, pandangan yang muktamad. Jadi Jibril alaihi salam mendengar akan kalam Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril alaihi salam faham daripada kalam Allah tu akan segala makna Quran. Jadi sekarang ni Jibril diperdengarkan oleh Allah akan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mendengarlah kalam Allah yang tidak boleh suara, kerana Jibril faham makna dia. Makna daripada kalam Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kemudian Allah Ta'ala memerintah Jibril ambil lafaz Al-Quran tu daripada Lauh Mahfuz. Jadi permulaannya dahulu Allah Ta'ala telah menjadikan, dahulu sudah bicara, mana dahulu? Minggu lepas saya dah baca dah tu.
Surat 33 bahagian ke-6 daripada atas. Bermula Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala ada baginya bagi Tuhan kita kalam lafzi. Dengan makna kalam lafzi ni perkataan-perkataan tu lah, tu makhluk Allah. Dengan makna bahawa menjadi ia Allah akan kalam lafzi pada Lauh Mahfuz. Jadi sekarang ni kalam Al-Quran tu ada di Lauh Mahfuz. Allah yang jadikan. Allah yang jadikan sebab Allah Ta'ala perintah Jibril imla, malaikat yang tulis. Dalam suhuf diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi permulaannya Jibril dengar kalam Allah yang tidak ada huruf, tak ada suara. Itu sifat kalam Allah yang qadimah. Maka Jibril AS faham dah apa yang ada di kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dah, tetapi bukan berbunyi macam contoh ginilah ayat puasa lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sifat kalam Allah yang qadimah tak ada lah bunyi gitu. Tapi tak ada ni. Tapi apa bunyi gitu tu? Allah yang jadikan di Lauh Mahfuz. Tapi apa Jibril dengar di kalam Allah sama dengan makna lafaz yang Allah jadikan di Lauh Mahfuz. Faham tak ni? Ya, payah sikit sini. Ini pun bukan fardu ain. Sekarang sifat kalam Allah, sifat yang ketiga belah, tidak berhuruf, tidak bersuara, sifat. Dia panggil apa tu? Kalam nafsi. Kalam ismi, nama bagi sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Macam gini lah, sifat qudrah ada di zat Allah, sifat iradah ada di zat Allah, sifat ilmu ada di zat Allah, sifat kalam ada di zat Allah. Sifat kalam Allah tu tidak berhuruf, tidak bersuara lah. Lepas tu sebab banding dengan ni kalam kita yang Tuhan letak di lidah ni. Ada huruf? Tak ada. Ada suara? Tak ada. Apabila kita pun berkata-kata, bila berkata kan keluarlah perkataan. Faham tak ni? Tapi sifat kalam kita tu ada huruf, ada suara. Adakah apabila lidah kita terbelah keluarlah huruf? Kalaulah sifat kalam kita bersuara, bunyi kan ni? Senyap ni tak bunyi. Sebab tidak berkata-kata. Jadi seolah-olahnya kita berkata-kata tu seolah-olah kita menjadi kalam lafzi pada udara seolah-olah. Tapi yang menjadikan perkataan kita tu tetap perbuatan Allah Ta'ala. Tapi seolah kita yang menjadikan. Kita berkata-kata, maka kita mengeluarkan perkataan yang didengari oleh orang ramai. Itu dipanggil kalam lafzi. Lafaz perkataan yang didengari. Menunjukkan bahawa di lidah kita ada sifat kalam. Jadi sekarang ni Jibril mendengar sifat kalam Allah yang qadimah. Sebagaimana Nabi Musa AS mendengar sifat kalam Allah yang qadimah. Di Tur Sina, Nabi SAW mendengar sifat kalam Allah pada malam Mi'raj. Jadi Jibril mendengar akan kalam Allah yang qadimah ni, maka fahamlah Jibril daripada kalam Allah tu akan makna Quran. Akan makna. Perkataan tak ada lagi, makna baru. Makna apa tu? Makna ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Faham? Allah Ta'ala seru kepada mereka beriman, diwajibkan atas mereka puasa. Tapi di sifat kalau Allah tak ada bunyi ya ayyuhallazina amanu. Kemudian Allah yang jadikan kalam lafzi tu kita baca dalam Quran tu, Allah yang jadikan di Lauh Mahfuz. Allah yang jadikan kalam lafzi ni di Lauh Mahfuz. Jadi Jibril pun ambil kalam lafzi di Lauh Mahfuz, turunkan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi terima tu lafaz Al-Quran dan makna Al-Quran, dua-dua Nabi terima. Lafaz Al-Quran Jibril waktu daripada Lauh Mahfuz, makna Al-Quran yang Jibril faham daripada kalam Allah yang qadimah. Lepas tu Nabi lah pula yang menyampaikan Al-Quran
lafaz dan makna yang Nabi terima dari Jibril kepada ummah. Apa itu? Yang pertama, lafaz Al-Quran. Yang kedua, makna Al-Quran. Lafaz Al-Quran itulah Jibril ambil di Lauh Mahfuz. Yang Allah jadikan kalam lafzi itu, lafaz tu di Lauh Mahfuz, Allah yang jadikan. Jibril ambil lafaz itu. Hak makna Jibril faham daripada sifat kalam Allah yang qadimah. Faham tak tu? Jadi makna Jibril itu sebelum melihat kalam lafzi yang Allah jadikan di Lauh Mahfuz tu, hak berbunyi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu, Jibril faham dah makna Quran ni ketika mendengar sifat kalam Allah yang qadimah. Kemudian barulah Allah Ta'ala memerintahkan Jibril supaya ambil lafaz Al-Quran daripada Lauh Mahfuz. Ini perincian. Kita setakat kitanya, Jibril tugasnya menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran tu ada lafaz dia, ada makna dia. Lafaz makna daripada Jibril. Lafaz Jibril dari mana? Ambil daripada Lauh Mahfuz. Makna Jibril faham daripada sifat kalam Allah yang diperdengarkan kepada Jibril alaihi salam. Ini jalanan Imam Asy'ari lah. Kita cuma rasa susah sikit nak faham. Kerana dengar sifat kalam yang tak ada huruf, tak ada suara. Jadi kita pelik. Sebab kita hanya mendengar perkara yang ada bunyi. Ada ni. Benda yang tak ada bunyi, kita takkan boleh dengar tu ada. Sebab tu di hari akhir dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ahli syurga akan digandakan pendengaran dia 10,000. Tu kata kalau Tuhan beri atas dunia kita, boleh kekuatan pendengaran kita 10,000, sampai setakat mana kita dengar? 10,000. Mana orang curi tak ada sempat nak curi lah, kita dengar, boleh kita takak, kita ripu. Dah 10,000 kekuatan pendengaran dalam syurga. Jadi dalam syurga dapat mendengar sekalian benda yang ada dalam syurga, walaupun benda tersebut tidak ada bunyi. Ada ni. Jadi apabila kitab menceritakan Jibril dengar sifat kalam Allah yang qadimah, yang tidak boleh suara. Dengar macam mana, suara tak ada. Kita duk fikir dengan adat kita. Jadi Jibril faham Al-Quran apabila diperdengarkan akan sifat kalam Allah yang qadimah, dan Allah memerintahkan Jibril ambil daripada lafaz Al-Quran daripada Lauh Mahfuz, kalam lafzi yang Allah jadikan. Di Lauh Mahfuz. Atau kita bicara Muskat 33 bagi yang ke-6 daripada atas tu. Bermula Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala, ada bagi Tuhan kita kalam lafzi. Al-Quran tu lah. Ada huruf tu, ada baris tu. Dengan makna bahawasanya menjadi Allah akan kalam lafzi pada Lauh Mahfuz di atas langit yang ke-7. Kemudian lepas Jibril dengar sifat kalam Allah, maka faham Jibril akan makna Al-Quran daripada sifat kalam Allah. Allah suruh malaikat Jibril ambil lafaz Quran dari Lauh Mahfuz dengan wasitah Israfil. Maka jadilah lafaz dan makna itu turun atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kemudian dah tu. Jadilah lafaz dan makna itu atas Nabi tu, last kali dah tu. Dah, lafaz ambil daripada Lauh Mahfuz. Makna Jibril faham daripada sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Ni hak kata mendalami fardu kifayah ni. Kalau hak ni kita rasa macam ada sikit payah, fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain payah, tu kita lah bermasalah. Kalau fardu kifayah tu payah, biasalah. Ada ni. Waktu kifayah kita payah, tu dah pelik.
Cuma kalau fardu ain kita tak lepas juga, tu hak jadi masalahnya. Tu hak jadi masalah. Maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz. Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz. Selepas diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diimlakkan akan dia. Dan diimlakkan akan dia. Akan lafaz yang diambil daripada Lauh Mahfuz. Dan diimlak akan dia. Akan perkataan tu lah. Dan diimlak akan dia. Turun ke bawah. Dan diimlakkan atas malaikat yang bernama Safara. Satu lagi dipanggil malaikat Katabah yang mencatat. Dan kita dipanggil malaikat Safara. Tukang catat ni, tukang catat. Malaikat Safara. Itu yang kita kenal malaikatnya, malaikat Hafazah. Yang jaga anak Adam. Malaikat Hafazah. Kita kenal laginya malaikat Katabah. Katibun Katabah. Ini malaikat Safara. Safirun Safara. Jamuk lagi tu. Malaikat Katib. Malaikat yang mencatat. Ini malaikat yang mencatat. Dia katib ni yang kita duk kenal sangatnya. Malaikat yang catat amal kita. Itu kiraman katibin. Kiraman katibin itu malaikat yang mulia yang mencatat. Yang bersifat dengan raqib dan atid. Sifat dia. Tapi kita biasa belajar pandangan raqib duduk sebelah kanan, atid duduk sebelah kiri. Kita duduk belajar gitu dah. Pak malaikat 10 tu kan. Raqib belah kanan, atid belah kiri. Dia bukan. Raqib atid tu sifat kepada malaikat katabah tu. Malaikat katib belah kanan, sifat dia Raqibun atid. Dalam Quran kan. Wa ma yalfizu illa min ladaihi raqibun atid. Raqibun atid ke raqibun wa atidun? Raqib wa atid ke raqib atid? Ada ni. Bukan raqibun wa atidun. Raqib satu malaikat, atid satu malaikat, tidak. Malaikat belah kanan bersifat dengan raqib atid, malaikat belah kiri bersifat dengan raqib atid. Memelihara dan yang bersama dengan anak Adam. Raqib atid, malaikat yang memelihara dan bersama dengan anak Adam. Mana dua-dua tu raqib atid belaka. Belah kanan raqib atid, belah kiri raqib atid. Belah kanan tu dipanggil apa? Malaikat katabah yang mencatat kebaikan. Belah kanan yang mencatat kejahatan, belah kiri. Dia gitu. Itu dipanggil malaikat katib katabah yang mencatat. Ni katib juga ni. Nama dia Safara. Yang tukang mencatat. Kalam lafzi daripada Lauh Mahfuz, malaikat Jibril ambil, malaikat Jibril imlak ke malaikat Safara. Malaikat katabah yang mencatat ni. Dia ada malaikat yang mencatat ni, diambil daripada Lauh Mahfuz, tulis di suhuf, kemudian disuruh kepada malaikat yang mentadbir alam tiap-tiap tahun. Ada satu malaikat yang mencatat. Yang mencatat baik jahat, tu ada di kita. Katib juga. Dia ada malaikat yang mencatat ni, dia mencatat daripada Lauh Mahfuz, takdir yang dicatat oleh kolam tu, dia mencatat di Lauh Mahfuz, malaikat ni pun tulis di suhu malaikat. Kemudian akan diserahkan kepada malaikat yang mentadbir alam tiap-tiap tahun. Ni. Pandai ni. Bila dia mati pun semua ada belakang ni, dah catatan ni. Malaikat juga yang mencatat. Ni malaikat yang mencatat kalam lafzi yang Jibril ambil dari Lauh Mahfuz, diimlakkan pada malaikat Safarah ni. Nama malaikat Safarah. Maka mengambil Jibril daripada Lauh Mahfuz, ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan lafaz Al-Quran tu, kalam lafzi tu, dan diimlak atas malaikat yang bernama Safarah. Diimlak.
Mana malaikat yang imla. Maka makna imla tu apa? Diberi perkataannya. Itu satu supaya disurah oleh orang dia akan perkataan. Dan malaikat separuh itu di dalam Baitul Izzah pada langit dunia, langit yang pertama. Jadi sekarang ni malaikat Jibril ambil kalam lafzi daripada Lauh Mahfuz. Malaikat Jibril pun imla lah. Baca. Lepas tu malaikat separuh tulis. Kau macam mana kau sekolah? Imla tu. Imla, guru baca, murid tulis. Imla ni Jibril baca, malaikat yang mencatat ni tulis. Dia gitu. Itu imla. Jibril faham Al-Quran apabila dengar sifat kalam Allah. Kemudian Jibril ambil lapah kalam lafzi, lapah Al-Quran tu yang Allah tulis dalam Mahfuz. Malaikat Jibril ambil, malaikat Jibril pun imla. Malaikat saparah pun tulis. Yang akan diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ini fardu kifayah. Maka menyabit oleh mereka itu pada suhu mereka itu. Menyabit, bukan mencatat dah. Haji macam mana? Maka menyabit. Menyabit. Maka menyabit oleh mereka itu. Mereka malaikat saparah, tukang catat tau. Dalam suhuf mereka itu. Dalam suhuf, helayang-helayang. Sahifah, helayang-helayang. Suhuf malaikat. Dia ada helayang-helayang malaikat. Dia ada helayang-helayang malaikat. Sampai di langit yang pertama, di Baitul Izzah. Kemudian maka berkehendak Allah Ta'ala menurunkan suatu daripadanya, suatu daripada perkataan yang diimlakkan oleh Jibril, Quran lah, pada Nabi SAW. Berfirman Allah Ta'ala akan malaikat Jibril dengan tiada huruf dan suara. Maka dipaham dari kalam Allah bahawa diturunkan daripada dengan kadar yang tertentu. Maka diturunkan sedikit atas Nabi yang salam hingga tamam, hingga sempurna dalam 23 tahun. Ada gini. Sekarang ni Jibril faham dah akan makna Al-Quranul Karim. Dan Jibril sudah ambil dah lafaz Al-Quranul Karim daripada Lauh Mahfuz. Jibril pun imla, baca, malaikat yang mencatat pun tulis. Turun kepada langit pertama Baitul Izzah. Sampai masa Allah Ta'ala pun berfirman kepada Jibril AS. Firman Allah Ta'ala ni tidak berhuruf, firman Allah Ta'ala ni, tapi Jibril pun faham. Jibril pun faham. Berfirman Allah Ta'ala akan dia dengan tiada huruf. Berfirman dengan tiada huruf ni kena takwil lah. Mana apa ni? Beri dengar akan sifat kalam Allah yang qadim. Apa yang Tuhan nak firman kepada Nabi pada masa itu? Maka Allah Ta'ala ini memperdengarkan Jibril akan sifat kalam Allah. Maka Jibril pun tahulah hak lafaz manakah yang akan diturunkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Sekarang Jibril sudah dengar sifat kalam Allah yang qadimah. Jibril faham dah. Kemudian Jibril diperintah oleh Allah ambil kalam tu daripada Lauh Mahfuz. Kalam lafzi itulah yang Allah telah jadikan pada Lauh Mahfuz. Jibril ambil, Jibril pun imla, malaikat yang mencatat tulis. Maka dia diturun kepada Baitul Izzah. Sampai masa Allah nak berfirman kepada Nabi SAW. Allah berfirman ni dengan tiada huruf. Kalau berfirman, berkata-kata, mesti ada huruf suara. Dah. Kena takwil. Mana apa ni? Masa Allah berfirman, Allah memperdengarkan sifat kalam Allah kepada Jibril SAW. Maka Jibril pun tahulah kalam manakah yang ada di Baitul Izzah yang akan diturun kepada Nabi SAW, lafaz dan juga makna Al-Quran. Lafaz Jibril ambil mana? Ambil daripada Lauh Mahfuz. Makna Jibril faham sendiri daripada kalam Allah yang qadimah. Dua itulah, lafaz dan makna. Jibril pun turun kepada Nabi SAW. Hingga tamam, hingga sempurna di dalam 33 tahun. 33 tahun lah diturun. Maka diturunkan sedikit-sedikit atas Nabi SAW hingga tamam sempurna di dalam 23 tahun. Tapi Jibril nak turun ni selepas Allah berfirman. Tapi Allah berfirman tiada berhuruf. Mana apa ni?
bukan Allah berkata-kata. Dengan makna Allah memperdengarkan sifat kalam Allah yang qadimah kepada Jibril, yang Allah nak firman kepada Nabi yang salam. Maka Jibril pun ambil lafaz dan makna hak sudah tersedia dah tu, turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita fahamnya setakat tugas Jibril AS menurunkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tu Jibril ambil mana? Wahyu tu Jibril ambil mana? Kita tak tahu Jibril ambil daripada Allah Taala lah. Dan Jibril ambil daripada Allah ambil macam mana? Jibril ambil macam mana? Sebab Jibril waktu turun lafaz Al-Quran dan makna Al-Quran. Lafaz Al-Quran dan makna Al-Quran. Lafaz Jibril ambil mana? Ambil daripada Lauh Mahfuz. Makna Jibril faham daripada sifat kalam Allah yang qadimah. Pada sampai ada Nabi, Nabi yang menyampaikan. Tapi makna tu, makna daripada Jibril yang waktu turun, yang Jibril faham daripada kalam Allah yang qadimah. Itu perincian. Kita rekahnya, Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Jibril pun menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hak Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz tu, Jibril turun kepada Baitul Izzah, langit yang pertama. Kau nak bawalah turun satu ayat daripada Baitul Izzah. Itu ayat Quran sebut tu, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ni turun daripada Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadri. Kau dah bawalah turun seperengkat hingga tamam di dalam 23 tahun. Tapi pada masa nak turun wahyu, selepas daripada Allah firmankan kepada malaikat Jibril. Allah firman di sini bukan Allah berkata-kata keluar perkataan, tidak. Sebab kitab ni kata maka berfirman Allah Taala akan malaikat Jibril dengan tiada huruf dan suara. Firman macam mana gitu? Kena takwil bahawa bukan Allah berkata-kata kepada Jibril AS, sebaliknya Allah memperdengarkan sifat kalam Allah yang tidak berhuruf suara. Jibril pun faham mana kalam yang akan diturun kepada Nabi, sebab kalam lafaz tu sudah Jibril ambil dah daripada Lauh Mahfuz, sudah diimlakkan kepada malaikat yang mencatat. Malaikat mencatat sudah turun dah kepada Baitul Izzah, langit yang pertama. Ini dipanggil apa? Perincian. Kalau kita nak berpegangnya, Al-Quran kalamullah daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril AS. Cara mana? Kita tak tahu. Turun tu, turun lafaz ke makna pun kita tak apa nak reti mana. Tu tak apa, tu tak berdosa tu. Kemudian ada pun hadis macam mana pula? Hadis kursi macam mana pula? Hadis ni makna daripada Allah. Lafaz tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis makna daripada Allah. Lafaz tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Perkataan tu Nabi yang lafazkan, yang Nabi faham pada makna yang Allah Taala sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Al-Quran lafaz dan makna Jibril yang waktu turun. Hak ni tak ni, hanya makna saja disampai oleh Nabi. Lafaz tu daripada Nabi, makna daripada Allah. Lafaz daripada Nabi. Itu hadis Nabi. Makna samalah malaikat Jibril lah juga. Kan semua kan Jibril belaka kan. Hadis kursi itu sama dengan Quran. Lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala, macam Al-Quranul Karim. Sama je pada ni. Cuma Al-Quran ni yang diturunkan al-muta'abbadu bitilawati. Baca tu ibadat dah. Baca tu ibadat dah. Adapun ada kursi dah. Ada kursi dah. Dan apabila
baca tu ibadat dah. Nak baca syaratnya suci daripada hadas besar. Hadis kursi boleh baca walaupun berjunub pun. Boleh baca hadis kursi. Tapi Al-Quran ni oleh kerana diibadatkan dengan baca tu. Bila diibadatkan dengan baca, nak baca kena suci daripada hadas besar. Tak suci dah besar, haram baca. Sebab apa? Ibadat. Baca tu ibadat macam semayang lah. Semayang ibadat kan? Baca Quran tu ibadat kan? Boleh semayang dengan hadas? Tak boleh lah. Jadi Quran ni baca tu ibadat dah. Syaratnya suci daripada hadas besar. Ada pun hadis kursi tak apa. Sebab dia bukan menjadi ibadah baca dia tu. Diri baca tak diibadat. Tapi apa yang difahamkan dalam hadis tu ibadat sebab menyampaikan agama. Al-Quran ni baca betul. Apa benda Quran kata sepatah dah erti ibadat dah. Quran ni baca betul. Apa Quran kata tak tahu sepatah pun benda Quran kata ibadat dah. Baca tu macam mana baca? Tadabbur ke tak? Tak tadabbur ibadat dah. Orang reti makna ibadat lain pula. Tadabbur pahala lain pula. Itu beza Al-Quran dengan hadis kursi. Sama je Quran dengan hadis kursi sama. Lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada Allah Taala belakalah. Quran daripada Allah, hadis kursi daripada Allah, hadis Nabi pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan yang menyampaikan agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi? Dah haji buat ni tazkirah lama mana? 15 minit. 15 minit. Dok malam satu ni, malam berkitab ni tak ada tazkirah dah. Tarawih 8 rakaat tu terus je lah. Ji tanda molek dah. Malam balik pukul berapa? Habis witir, habis balik pukul berapa? Tengok. Dengan malam ni sama balik dak masa. Jangan kau kira belakang tu. Kau kira masa tu. Kalau ni kan dia kita tarawih boleh kira. Mu balik pukul berapa? Tepat mu balik pukul berapa? Ada kira tu. Nak balik cepat. Mari sangat tu nak balik cepat. Kan ada kecoh ni kan. Serakaat baca panjang lah apalah. Apa nak susah? Tak ni. Semai sunat je. Tak mau. Sudah balik tidur rumah. Duk balah apa? Balah tu berdosa. Tidur rumah tak berdosa-berdosa. Lepas main syak tidur je. Tak berdosa-berdosa. Main duk balah benda gitu. Tak ada kan orang baca Quran? Ada. Baca sikit-sikit je dia kata. Kita orang tua dia kata. Mung je tua seorang. Orang lain tua gagah Dia tua dak urut. Bukan dak urut. Orang lain tua dak urut juga. Dia dak urut badan, dak urut batin. Dak urut. Badan dak urut dah. Batin tak urut juga. Orang tua lain badan tak berapa sihat mana. Tapi batin dia kuat. Dia boleh tahan. Payah apa tak tahan. Duduk je. Orang kita ni kekok pun tak berani. Dah kita berdiri. Rasa tak sedap dulu tu. Lama letak macam surah. Duduklah. Boleh ke duduk? Duduk pun tak bolehnya. Duduklah. Tadi berdiri kan? Alah. Semai sunat tarawih. Sehat pun boleh duduk. Semai syak jangan. Semai syak tu berdiri tu hukum. Malaikat kalau kita uzur. Mana tarawih? Uzur sikit pun boleh duduk dah. Kalau semai syak tak boleh. Semai syak ni biar betul-betul lah uzur. Barulah duduk. Tapi kalau semai tarawih, uzur sikit je. Rasa nak duduk dah. Duduk je kan. Semai tarawih. Semai sunat. Takkan tak tahu. Berdiri rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Pada sembahyang sunat berdiri bukan rukun. Apa nak susah? Ada kat jenis susah. Padahal bebas je pergi mana-mana pun. Tak kenal masjid tu pergi masjid lain. Tak kenal masjid ke masjid lain pula. Aku kan pergi situ, akhir main rumah. Di situ, akhir main rumah. Apa? Allah, banyak perkara, banyak ujian. Banyak ujian yang berlaku. Apa? Capur macam-macam lah. Senang duduk rumah lah. Tak suka. Dan memang tarawih ni jangan berat sangat. Tarawih ni, nak cerita tarawih. Kita ada masa sikit lagi. Tarawih ni bukan orang perempuan, orang lelaki. Orang lelaki.
Berjemaah tarawih di masjid. Semayang tarawih seorang di rumah. Ini. Berjemaah tarawih di masjid. Semayang furoda seorang di masjid, di rumah. Pandangan mazhab Syafi'i yang muktamad. Jumhur mazhab yang lain. Afdal berjemaah tarawih di masjid. Pandangan Imam Malik, mazhab Maliki itulah guru Imam Syafi'i kita. Pandangan Imam Abu Yusuf, murid kanan pada Imam Hanafi. Pandangan beberapa imam dalam mazhab Syafi'i, sembahyang tarawih afdal pada lelaki seorang di rumah, sebab Nabi sembahyang di rumah saja. Dan sembahyang di rumah saja ni terpelihara daripada riak. Faham? Dua pandangan. Tak berat mana pun orang tarawih ni. Ni oleh lelaki. Perempuan faham lah. Perempuan tak apalah perempuan tu. Dia perempuan ni dia sentiasa betul. Tak ada tegur-tegur dia mengamuk. Tak boleh perempuan ni. Tak takut dengan perempuan. Dia punya kerakeng. Tak boleh. Biarlah. Ya perempuan lah. Kalau kata begini, begini. Kalau kata begini, tak begini. Banyak takwil. Tapi bukan sini, jangan marah sini. Tengok sini comel, dapat lain. Dia banyak takwil. Afdal begini, afdal kita nak juga. Takkan orang lelaki je pergi masjid. Dia banyak sangat. Tak bagus upang dia bagus. Dia ambil habis kerja orang lelaki. Upang dia bagus. Bagus. Saya nafkah, kerja orang lelaki. Upang buat kerja ketek. Baguslah. Kerja sama. Kerja orang lelaki. Berjemaah di masjid ni, orang lelaki, upang samalah. Apa dah orang lelaki buat? Upang samalah. Yang gitu kan? Kan semua kerja orang lelaki dan upang ambil tu kan? Pergi kubur orang lelaki, perempuan pun sekali pergi kubur. Bagus ke perempuan? Dia tolong orang lelaki. Dia tak cukup waktu hari dia istimewa. Duduk dalam rumah, lebih aman, lebih tenterang, lebih khusyuk, lebih fokus pada keluarga. Tambah, nak keluar. Puas hari gitu. Dia perempuan, mana pun jaga dia. Dia kata, kongkong dia kata. Tak dia nak kongkong, dia nak bebas. Kena je. Jadi bab tarawih kita pergilah tempat yang mana kita rasa selesa. Tak usah duduk. Tapi tu lah ni kata gini pasal panjang lah. Tak payah. Kita pergi tempat yang kita lebih kita nak balik cepat. Orang tak ada nak marah. Dia pergi tempat balik cepat. Biarlah ke dia. Yang pula baik aku balik ke sebelah dah apa. Dia nak balik ke 10 semua. Lebih kita pula orang gitu. Tak payah. Dia setakat boleh balik ke 10, dia balik ke 10. Kita boleh balik ke 10, kita balik ke 10.30. Kalau tak boleh mari langsung, main-main di rumah. Tak. Ini bukan kewajipan. Ini bukan kewajipan. Yang pentingnya kita buat tu Tuhan terima. Buat dengan ilmu. Akidah kena betul, semayang kena comel, berjemaah kena comel, hati kena baik, lidah kena jaga, pandangan telinga jari kena jaga. Hati je pentingnya. Ada ni. Ni bulan Ramadan pula. Lagilah nak kena jaga. Cuma bahagian kita malam satu ni, kita teruskan kitab tauhid. Walaupun pembicaraan tu ada kadang-kadang yang lebih tinggi, fardu kifayah, tapi tetap fardu ilmu tauhid. Ilmu yang pertama, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Kemudian kita ambil 15 minit. Selepas dari waktu isyak, saya ambil 15 minit. Macam Jizu kata, kalau tazkirah tarawih 15 minit. Sama je lah. Ni saya ambil 15 minit. Faedah bermula awal-awal. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk ialah Ahmad Ibni Abi Du'ad. Ada cerita pandangan Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah yang timbul di awal Islam, yang menyatakan Quran adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.